بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا مفتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فلا يغفر الذنوب إلا أنت. نعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق ليطلب بخير يا رحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati, memberkati, meridai, memudahkan serta menunaikan segala hajat kita, sama ada hajat duniawi dan hajat ukhrawi. Muslimin muslimat, abang-abang, kakak-kakak dan rahmati Allah, InsyaAllah pada malam ini kita akan ambil tajuk yang baru dalam kitab Minhajul Abidin, iaitu Al-Aqabatus Sabi'ah wa hiya Aqabatul Hamd wal Syukr. Bermula aqabah yang ketujuh, dan iaitulah aqabah Al-Hamd wal Syukr. Di mana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala meletakkan tajuk-tajuk yang nak dibahaskan, yang nak dibincangkan dalam kitab Minhajul Abidin ini sebagai aqabah. Di mana aqabah ni asal makna dia bukit ataupun halangan yang akan dihadapi, yang akan dilalui oleh manusia yang nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang akan dilalui oleh hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi halangan-halangan ini ataupun bukit-bukit ini, sekiranya kita berjaya melepasinya, berjaya mengharunginya, berjaya mendaki bukit-bukit yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang syukur ni, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa qul i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kepada keluarga Nabi Allah Dawud alaihi salam supaya bekerja, beramal, buat kerja. Tanda seseorang tu mensyukuri nikmat Allah, dia buat kerja. Dia semayang, dia puasa, dia keluarkan zakat, dia bantu dan tolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini adalah merupakan tanda seseorang itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, tapi jarang kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita bayangkan, kalau sehari 10 orang datang bertemu dengan kita dan bagi sesuatu kepada kita, kita kata apa? Terima kasih, Alhamdulillah. Datang walain pula, terima kasih, Alhamdulillah. Datang walain, terima kasih, Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal dia bagi barang kepada kita, dia bagi benda kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap detik, setiap saat bagi kepada kita. Allah bagi kita boleh tengok, Allah bagi kita boleh dengar, Allah bagi kita boleh merasai sesuatu, Allah bagi kita keluarga, Allah bagi kita kerja, Allah bagi segala-galanya kepada kita. Berapa kali kita mensyukuri nikmat Allah?
Kita tanya diri kita berapa kali kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita hampir setiap detik, setiap saat. Kita boleh tarik dan buang nafas kita. Ini adalah nikmat Allah. Ini adalah kurniaan Allah yang perlu kita syukuri. Nikmat ini perlu kita syukuri. Kadang-kadang kita tak nampak. Kita lebih nampak apa yang orang bagi kat kita. Kita ni lebih nampak apa yang orang bagi kepada kita, apa yang makhluk bagi kepada kita. Pasal apa kita tak nampak apa yang Allah bagi kepada kita? Sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala sebut innal insana lakanud. Apa makna kanud? Kanud ialah manusia ni selalu sebut benda yang buruk je. Manusia selalu sebut benda yang tak baik je. Tapi manusia lupa bila dia dapat benda baik. Hak tak baik dia sebut, oh sakit ni, lenguh sana, lenguh sini. Demam sana, demam sini. Kan? Ini adalah tabiat manusia. Dia suka sebut benda yang tak baik, yang menimpa diri dia. Sedangkan benda yang baik lebih banyak berbanding dengan benda yang tak baik yang menimpa diri dia. Majoriti manusia ni sihat walafiat, majoriti. Bila dia sampai umur 50, 60 barulah mula sakit mungkin. Tapi pasal apa yang sakit tu yang dia selalu sebut. Sedangkan sebelum ni dia meminjam, dia boleh makan. Kan? Boleh tidur lena, elok kan? Tapi bila dia sakit sikit, hak tu dia sebut, Allah tak ada nak makan lah. Allah tak boleh nak lena lah. Anda lena dah 50 tahun, 60 tahun dah lena. Baru berapa tahun baru tak boleh lena. Yang tu yang disebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya kita ni mensyukuri nikmat Allah. Sebab itulah Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam dia diuji dengan ujian yang agak berat. Dia uji dengan ujian yang agak berat. Setelah 10 tahun Nabi Ayyub serta keluarganya melalui ujian tersebut, setengah riwayat mengatakan 18 tahun. Setelah 18 tahun, satu riwayat kata 10 tahun, satu riwayat yang lain mengatakan 18 tahun. Setelah 18 tahun berlalunya ujian yang dihadapi oleh Nabi Allah Ayyub serta keluarga dia, lalu isteri dia kata apa? Wahai Ayyub, ud'ullah ayyashfiyaka. Wahai Ayyub, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit kamu. Lalu Nabi Ayyub AS tanya isteri dia, berapa lama kita hidup mewah, berapa lama kita hidup sihat, berapa lama kita hidup dalam keadaan menikmati nikmat Allah. Isteri dia kata apa? 50 tahun. 50 tahun kita hidup dalam keadaan nikmat, hidup dalam keadaan selesa, hidup dalam keadaan senang. 50 tahun. Nabi Ayyub kata, bersabarlah sebentar. Karena ujian yang kita lalui baru 18 tahun. Atau kalau riwayat yang kata 10 tahun, baru 10 tahun kita lalui ujian Allah. Maka bersabarlah sebentar dan kita serahlah urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Masya Allah. Maka kita nak cuba didik dan latih diri kita. Kita nak kena cuba didik dan latih jiwa kita supaya menerima apa jua keadaan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Di samping tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Kita boleh usaha, kita boleh ikhtiar, tak jadi masalah. Tapi dalam masa yang sama, kita kena didik diri kita untuk menerima keadaan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak didik dan tak latih diri kita menerima benda yang ditentukan oleh Allah, maka kita tidak akan nampak kebaikan yang Allah Ta'ala buat kepada kita. Kita hanya akan nampak benda yang tak baik yang menimpa diri kita. Sedangkan benda yang baik yang Allah Ta'ala bagi, Masya Allah, kita sakit masih boleh berjalan lagi, masih boleh makan lagi, masih boleh tengok handphone lagi,
masih boleh bersembang lagi, masih boleh bercerita lagi. Ada orang yang sakit terlentang tak boleh buat apa. Kita sakit, kita masih ada kawan-kawan, kita masih ada keluarga, kita masih ada pasangan, kita masih ada anak-anak yang menzarai kita, yang menguruskan kita. Ada orang yang sakit, tak tahu siapa yang akan menguruskan dia. Maka sebab itulah kita kena sentiasa melazimi syukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Dan apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita ialah kita buat tindakan, kita beramal. Buat tindakan dan kita beramal, serta kita kongsikan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu dengan orang lain. Saya teringat satu kisah, iaitu Abu Nusrah. Kisah seorang lelaki yang bernama Abu Nusrah. Dia ni Masya Allah susah miskin. Susah miskin, nak makan pun susah. Suatu hari dia bertemu dengan seorang ulama yang bernama apa nama dia, lupa. Seorang ulama, dia bertemu dengan seorang ulama, saya lupa nama dia, tadi ingat lupa. Dia pun minta bantuan dan pertolongan daripada ulama ni. Dia kata, tuan, tolong doalah kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan rezeki aku, agar Allah Taala bagi makanan untuk aku dan keluarga aku makan pada hari ini. Lalu ulama ni ajak dia ke laut, ambil semayang 2 rakaat. Setelah selesai semayang 2 rakaat, jadi ulama ni kata lempaklah kita kata matakai atau bubu gitulah. Dia pun lempak matakai dia, panci dia, atau bubu dia. Selang berapa lama, tiba-tiba dapat ikan yang agak besar. Maka ulama ni dia kata, kamu ambil ikan ni dan pergi jual, dan belilah makanan untuk kamu dan anak isteri kamu, untuk keluarga kamu. Dia pun ambil ikan tu pergi jual, dapat duit, dia beli daging dan beli halwa manisan. Dia beli daging 1 bekas dan halwa 1 bekas. Jadi ada 2 bekas dia, 2 plastik lah itu tahu. Dia pun bawa bekas, bawa makanan tadi, iaitulah halwa manisan dan daging tadi, bertemu dengan ulama ni. Dia kata, aku tidak akan bagi anak isteri aku makan sebelum syekh dia makan. Dia pun bawa, dia jumpa dengan syekh tu. Dia tanya, wahai syekh, ini makanan yang saya dapat hasil dari jualan ikan tadi. Syekh tu kata, hang makan dengan keluarga kamu, aku tak payah lah. Bawa benda ni, bawa di rumah kamu. Bila syekh tu kata itu, dia pun ambil makanan tersebut, bawa di rumah dia. Dalam perjalanan dia nak balik, Abu Nusrah ni, nama lelaki ni ialah Abu Nusrah. Dalam perjalanan dia nak balik, dia bertemu dengan seorang wanita dan 2 orang anak dia yang sedang menangis. Setengah mengatakan wanita dan seorang anak dia yang sedang menangis kelaparan. Lalu wanita ni kata, wahai hamba Allah, tolong bagi makanan yang kamu ada, kerana anak saya ni kelaparan, dah berapa hari dah tak makan. Makan pun ada sekadar untuk lapis perut dia. Kita bayang, dalam kita susah dah, tak ada makanan, yang ada berhatu je. Tiba-tiba orang minta lah, kita macam mana? Kalau saya lah rasanya ish kompong tak bagi lah rasanya. Dengan iman yang ada ni rasanya, kita abang minta maaf lah, kami pun dah tak makan banyak hari tadi. Mungkin kalau kita. Tapi lelaki ni Abu Nusrah ni tadi, dia berserah halwa manisan atau kita takwih dan daging yang dia beli tadi, dalam keadaan dia juga berhajat benda. Dalam keadaan anak-anak dia, isteri dia juga berhajat kepada makanan tersebut. Dia bagi. Bila bagi, dia pun balik sampai rumah. Bila sampai rumah, datang seorang lelaki
bertanyakan nama dia. Adakah kamu ni anak si bulan bin si bulan? Lalu lelaki ni Abu Nusrah ni kata, ya, memang saya. Lalu lelaki ni kata apa? Saya pernah berhutang dengan ayah kamu dah 20 tahun dah. Saya berhutang dengan ayah kamu dah 20 tahun dah sebanyak 30,000 dinar. 30,000 dinar. Cerita bayang tak? Satu dinar nilainya ada lebih kurang tak? Antara 700 ke 800 ringgit satu dinar. Kali dengan 30,000. Masya Allah. Masya Allah. Dalam sekelip mata boleh jadi jutawan. Cerita bayang tak? Hasil daripada mana? Hasil daripada dia bagi makan kepada orang yang memerlukan makanan dalam keadaan dia dan keluarga dia juga perlu pada benda. Cerita bayang tengok, Masya Allah, hebatnya keyakinan dan keimanan mereka. Dia kata dengan duit yang dia ada 30,000 dinar, setiap kali dia keluar pergi sembahyang, dia akan sedekah sebanyak 1,000 dirham. Setiap kali. Oleh kerana duit dia terlalu banyak. Banyaklah 30,000 dinar kali dengan 800 kita tahu. Kali dengan 800 ringgit. Apa ni kan? Setiap kali dia pergi sembahyang, dia akan sedekah sebanyak 1,000 dirham. Satu dirham lebih kurang 50 ringgit lebih kurang. Kita bayang 1,000 dirham kali dengan 50 ringgit. Masya Allah. Setiap waktu sembahyang. Setiap waktu sembahyang. Kita bayang, Masya Allah. Kadang-kadang bila kita fikir, baca kisah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang yakin dengan janji Allah ni, kadang-kadang kita tengok mereka ni orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Kita duk fikir, setiap hari, tiap kali sembahyang, bukan kata setiap hari, setiap waktu. Kita bayang 5 waktu, mana kata 5,000 dirham. Kita bayang kalau 5,000 dirham sehari. Kalau hari-hari kita dah fikir, nama-nama habis duit. Suatu hari dia tertidur. Suatu hari dia tertidur. Lalu dia bermimpi. Dia mimpi dia dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar, lalu ditimbang amalan dia. Amalan yang baik sebelah, amalan yang tak baik sebelah. Maka diletaklah sembahyang dia, puasa dia, sedekah yang dia sedekah setiap hari 1,000 dirham. Letak dalam satu timbangan, dan dia letak juga benda yang tak baik yang pernah dia buat, tapi timbangan amalan soleh yang dia buat tu masih kurang lagi, masih ringan lagi. Lalu ada suara yang mengatakan, cuba kamu tengok dia ada tak lagi amalan yang lain yang boleh nak memberatkan lagi timbangan hasanah dia, timbangan kebaikan dia, ada lagi tak? Lalu suara tu kata, ya, ada 2 kis, ada 2 bekas lagi yang belum ditimbang, iaitulah halwa dengan daging tadi. Maka dia letak halwa dengan daging di atas timbangan kebaikan tadi, lalu timbangan tu terus jadi berat. Cerita bayang tengok, puasa dia, sedekah dia, sedekah sehari setiap waktu 1,000 dirham. Oi, banyak tu. Kita kalau boleh lazimi setiap kali sembahyang 100 ringgit pun rasa Masya Allah. Setiap kali mari sembahyang 100 ringgit, mari sembahyang 100 ringgit. Orang bikin jelutung tak boleh lah kita nak sebut 10 ringgit. Nama pun bikin jelutung kan. Kalau orang lain tu mungkin kita abang contoh 10 ringgit. Orang sini kena buat contoh apa? 100 ringgit. Setiap kali sembahyang 100 ringgit. Jadi semua amalan yang dia buat tu masih ringan lagi. Tapi bila dia letak 2 bekas yang dia sedekah dalam keadaan dia juga berhajat dan memerlukan benda tu, tiba-tiba timbangan kebaikan dia tu berat. Lalu ada suara tanya, ada lagi tak amalan yang lain yang boleh ditimbang? Kata malaikat, ada lagi. Abdia, air mata budak yang menangis kerana kelaparan tadi. Air mata kanak-kanak yang menangis kerana kelaparan, maka dia ambil air mata tu timbang, lagi berat timbangan dia.
Sebab semua benda ni akan dinilai oleh Allah. Allah tak akan lepas satu benda pun. Sebab itulah disebut oleh Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mana tidak ada satu benda pun yang akan terlepas daripada hisab Allah Subhanahu wa taala. Diletak ayat mata dalam timbangan kebaikan tadi. Lagi berat timbangan tu tadi. Lalu suara tanya dia, ada lagi tak benda yang boleh timbang? Maka kata mereka, ada satu lagi. Apa dia? Senyuman budak yang dia bagi makan. Kan budak bila dah makan kenyang, dia akan buat senyum seronok. Senyuman tu juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita bayang dia, masya-Allah. Cerita bayang dia. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin benda tu kita tak ambil peduli, mungkin benda tu kita tak ambil peduli. Mungkin bagi kita tak ada apa, biasa. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua Allah taala akan ambil kira. Semua Allah taala akan kira, Allah taala akan hisab, Allah taala akan timbang. Maka sebab itulah kita tengok di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, maka berlumba-lumba. Mereka berlumba-lumba nak buat kebaikan walaupun sekecil mana sekalipun. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka berlumba-lumba membeli syurga Allah. Saya tak bayang dia. Mereka berlumba-lumba membeli syurga Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, kata Allah. Allah nak beli daripada orang mukmin. Allah nak beli daripada orang mukmin, jadi kita kena sahut tawaran Allah Taala ni. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman dalam Sahih Bukhari disebut dalam apa yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah kata apa? Ishtara Uthman al-jannata marratain. Sayyidina Uthman membeli syurga Allah dua kali Sayyidina Uthman beli syurga Allah. Kali pertama dengan dia membeli telaga. Yang mana Rasulullah kata, siapa yang beli telaga ni dan bagi minum kepada orang Islam, falahul jannah, maka untuk dia ada syurga. Maka dia beli telaga tadi. Dan kali kedua dia beli syurga ialah ketika menyediakan tentera yang nak pergi perang Tabuk. Lepas pada sembahyang subuh, Nabi SAW naik atas mimbar. Siapa yang pernah pergi Madinah, dia akan nampak mimbar Nabi SAW. Bila kita masuk Raudhah, depan tu ada mimbar Nabi SAW. Jadi Nabi duduk di tingkat yang ketiga. Ada tangga tu kan? Nabi duduk di tingkat yang ketiga, tangga yang ketiga. Nabi kata apa? Man jahaza jaishan usrati falahul jannah, atau kama qala Rasulullah. Siapa yang membantu menyediakan keperluan untuk tentera Tabuk ni, yang nak pergi perang Tabuk ni, falahul jannah, maka aku jamin syurga untuk dia. Maka sahabat-sahabat pun pakat datang bagi macam-macam apa yang mereka boleh bagi. Cuma yang menariknya kisah Sayyidina Uthman. Kita sebut tadi Sayyidina Uthman beli syurga Allah sebanyak 2 kali. Sayyidina Uthman datang, ya Rasulullah, saya telah sediakan 100 ekor unta bersama dengan muatannya. Bukan unta saja dah, bersama dengan muatan. Mana apa? Dengan barang yang ada atas tu, segala kelengkapan lah. Cik terbayang 100 ekor unta bersama dengan muatan. Maka Nabi kata, jazakallah khair, terima kasih banyak. Nabi pun turun di tangga yang kedua. Tadi duduk di tangga yang ketiga, Nabi turun di tangga yang kedua. Nabi kata, man jahaza jaishal usrati falahul jannah, atau kama qala Rasulullah. Siapa-siapa yang membantu menyediakan keperluan tentera yang nak pergi perang Tabuk ni,
maka aku jamin syurga untuk dia. Sayyidina Osman kata, ya Rasulullah, 200 ekor unta berapa? 200 ekor unta bersama dengan muatannya. Tadi dah 1 ekor unta, tambah 200 lagi. Masya Allah. Seekor unta berapa nilai dia? Terang unta hak mana buat korban sebelum ni, ada satu masjid unta dia bagi kan, di seksyen 18 kan, seksyen 18 ada sebuah masjid yang dipanggil masjid unta. Sebab sebelum ni katanya setiap tahun mereka buat korban unta. Saya dulu pernah mengajar situ, tanyalah bahagian pengurusan berapa seekor unta ni. Biasanya harga dia kata antara 5 ke 8 ribu masa tu. Kita ambil lah, kita kata 8 ribu lah kita tak. Biasa unta yang ada, yang orang buat korban, biasa unta kecil-kecil je. Tapi unta yang digunakan untuk perniagaan ni, dia boleh bawa barang antara 300 ke 600 kilo. Unta yang digunakan untuk perniagaan, biasanya unta tu boleh bawa barang seberat antara 300 ke 600 kilo. Kita bayar, besar benar. Sudah pasti harganya pun tinggi. Tadi mula bagi 100, tambah 200. Rasulullah masih sebut siapa-siapa yang menyediakan keperluan untuk tentera nak pergi tabung ni, falahul jannah. Sayyidina Osman kata, ya Rasulullah, 300 pula. 300 pula, tambah lagi. Jadi dah berapa dah? Dah 600 ekor. 600 ekor unta bersama dengan muatan, saya terbayar. Kita katalah seekor unta 10,000 contohlah kita kata. Seekor unta 10,000 kali dengan 600. Bukan sekadar harga unta, hak muatan yang ada di atas belakang unta pun termasuk dalam sumbangan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah pun turun ke tangga yang bawah, tangga 1. Rasulullah sebut lagi, man jahaza jaisyal usrah falahu jannah. Siapa-siapa yang menyediakan tentera yang nak pergi ke Tabuk ni, maka aku jamin syurga untuk dia. Sebab bilangan mereka ramai, 30,000. Tentera yang pergi perang Tabuk, bilangan mereka seramai 30,000 orang. Dalam keadaan cuaca yang panas, bekalan agak kekurangan, jumlah bilangan tentera agak ramai, 30,000 orang, maka perlu kepada persiapan dan perlu kepada orang kata apa? Bekalan yang banyak. Lalu Sayyidina Osman kata, ya Rasulullah, tambah dengan duit lagi. Tambah dengan duit lagi. Duit emasnya, duit peraknya, Masya Allah. Akhirnya Rasulullah kata apa? Ma barra Uthman ma fa'ala ba'da hadzal yawm, kama qala Rasulullah sallallahu. Tidak akan memberi apa-apa kemudaratan kepada Sayyidina Uthman selepas adalah hari ini. Masya Allah. Dia beli syurga Allah dengan kekayaan dia. Kita tanya diri kita. Saya tanya diri saya, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, tanya diri kita. Kita nak beli syurga Allah dengan apa? Memang kita akan masuk syurga Allah dengan rahmat Allah, betul, tak dinafikan. Kita akan masuk syurga Allah dengan rahmat Allah, betul, tak dinafikan. Tapi untuk dapat rahmat Allah, mesti kena ada benda yang melayakkan kita dapat rahmat Allah. Betul tak? Mesti ada benda yang melayakkan kita dapat rahmat Allah. Kita tanya diri kita nak masuk syurga dengan apa? Dengan semayang kita ke? Puasa kita ke? Berapa banyak kita semayang sehari semalam? Kalau kita kata kita nak beli syurga Allah dengan semayang kita, berapa ratus rakaat kita semayang sehari? Kita nak beli syurga Allah dengan puasa kita, sebulan berapa hari kita puasa? Sebulan berapa hari kita puasa? Kalau kita nak masuk syurga Allah dengan puasa kita, nak masuk syurga Allah dengan Al-Quran, sehari berapa juzuk kita baca Quran? Nak masuk syurga Allah dengan berzikir, berapa ribu sehari kita berzikir? Nak masuk syurga Allah dengan berselawat, berapa ribu sehari kita berselawat?
Nak masuk syurga Allah dengan sedekah. Berapa banyak kita boleh bersedekah? Sebab itulah saya ajak diri saya, ajak abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita ada kekayaan, kita guna kekayaan kita untuk beli syurga Allah. Guna semestinya yang boleh. Kalau kita ada pangkat, kita ada pengaruh, guna pangkat kita, guna pengaruh kita untuk kita beli syurga Allah. Kita ada ilmu, guna ilmu kita untuk beli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi bila kita guna semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, menunjukkan kita ni mensyukuri nikmat Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah. Jangan kita sia-siakan nikmat ni. Jangan kita sia-siakan. Kita ada duit, kita guna duit kita untuk beli syurga Allah. Kita ada pangkat, guna pangkat kita, guna kedudukan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, guna pengaruh yang kita ada ni untuk beli syurga Allah. Sebab kadang-kadang kita yang ada pangkat, kita yang ada pengaruh, cakap kita diterima, sain kita laku, pandangan kita diterima, maka kita guna benda ni untuk beli syurga Allah, bukan untuk menambahkan kekayaan kita yang kita akan tinggal. Kita bukan nak guna benda tu untuk menambahkan kekayaan kita, yang mana kekayaan kita tu kita simpan je dan akhirnya kita tinggal je. Tolong balik muhasabah diri kita. Tolong balik tanya diri kita. Sembang dengan isteri kita, sembang dengan suami kita, tanya, kita ni nak masuk syurga Allah dengan apa? Sebab Allah Ta'ala menawarkan syurga dia, Allah nak jual ni. Dan Allah nak beli daripada orang mukmin. Bayaran dia kan syurga. Dalam surah Taubah Allah Ta'ala sebut, Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum. Allah nak beli diri orang mukmin. Wa amwalahum, harta benda mereka. Apa bayaran dia? Bi anna lahumul jannah. Bayaran dia ialah syurga. Maka kita kena sahut surah Allah. Kena sambut tawaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, rugi kita. Rugi kita. Suatu ada sahabat Nabi SAW datang bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni nak masuk syurga. Rasulullah kata apa? Antaranya Rasulullah kata, perbanyakkan semayang. Perbanyakkan semayang. Ada sahabat nak masuk syurga, ya Rasulullah nak masuk syurga. Rasulullah kata apa? Perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat. Kita tanya diri kita, seperti yang saya sebut tadi kan, kita nak masuk dengan apa? Memanglah kita kata sembahyang, puasa, zakat, haji, insya-Allah melayakkan kita dapat rahmat Allah. Insya-Allah melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Tak dinafikan. Boleh. Cuma ada tak benda yang tertentu? Contoh, kita nak minta kerja. Nak minta kerja, sudah pasti kita ada kelayakan kita untuk dapat satu-satu kerja. Kita nak guna sijil apa? Kita nak guna sijil apa untuk kita dapat kerja tersebut? Ini contoh yang mudah kita faham kan? Contoh yang mudah kita faham. Anak kita nak masuk universiti, bahagian apa yang dia nak ambil, sudah pasti ikut kelayakan yang dia ada. Begitu juga kita nak masuk syurga Allah. Kita ni minta lalu Firdaus, okey, tak ada masalah. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga Firdaus. Okey, tak salah minta, tak salah. Tapi minta mestilah dengan amalan. Mestilah dengan tindakan. Kalau semata-mata kita minta tapi kita tak buat tindakan, kita tak buat amalan, Allah boleh bagi tak? Boleh bagi. Sebab syurga Allah punya. Allah boleh bagi, cuma kita fikir sendirilah. Kita fikir sendirilah. Kelayakan kita untuk dapat sesuatu benda yang kita minta. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah aqabah yang nak dibincangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, yang mana perlu kita memuji
perlu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata ulama, mensyukuri nikmat Allah ni dia ada 3 bentuk dia. Mensyukuri nikmat Allah ada 3 bentuk dia. Yang pertama, syukur dengan lidah kita. Alhamdulillah. Ataupun syukur. Orang Melayu, orang Utara kata apa? Mujung. Mujung tu dia syukur lah tu. Oh, mujung kan. Ataupun nasib baik. Ini kan bentuk-bentuk perkataan syukur. Tak semestinya kita sebut Alhamdulillah, tak semestinya. Tapi janji perkataan yang menunjukkan mana syukur. Kita ada orang Melayu, orang Utara terutamanya. Oh, mujung kena tangan, tak kena kaki. Dia syukur lah tu. Ataupun nasib baik kena perut, tak kena mulut. Orang tua dah sebut kan, nasib baik. Ini semua adalah kalimah lafaz yang menunjukkan kesyukuran. Yang kedua, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Iaitulah kita redha dengan setiap apa jua kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati. Redha dengan setiap kurniaan Allah Taala. Kita kadang-kadang, contoh orang niaga, contohlah orang niaga. Dia kira-kira balik modal. Agak-agak dia puas hati tak? InsyaAllah dia akan rasa tak puas hati. InsyaAllah dia akan rasa tak puas hati. Sedangkan balik modal tu dia okey tu. Betul tak? Okey lah balik modal. Ataupun dia untung sikit dia, pun dia tak puas hati. Ya Allah, sikit je untung. Maka sebab itulah kita kena didik dan kena latih hati kita supaya menerima apa jua benda yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Maka sebab itulah kita kena didik anak-anak kita. Kena didik anak-anak kita. Sedikit dia dapat, kita kena ajar dia, alhamdulillah, syukur. Jangan Allah sikit je. Macam mana ni? Kita yang ajar. Kita yang didik anak-anak kita untuk tidak bersyukur. Akhirnya mereka membesar dalam keadaan mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Peranan ibu bapa penting. Peranan ibu bapa penting. Jangan kita pandang remeh-temeh benda ni. Mungkin kita nampak kecil, mungkin kita nampak macam kecil, tapi perlu kita main peranan. Ajak didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya ada sifat syukur dalam diri mereka. Dia kalau cerita sedekah, syukur ni, Masya Allah. Saya nak akhirilah untuk kuliah malam ni dengan satu cerita lagi. Seorang wanita, dia bawa 2 orang anak dia. Wanita bawa 2 orang anak dia. Tiba-tiba anak dia menangis kelaparan. Dia menangis sebab lapar. Dan dalam poket dia ada sekeping roti yang dah kering. Dalam poket dia ada sekeping roti yang dah kering. Dia pun ambil bawa anak dia, duduk di bawah sekul pokok. Dia kata, hampa tunggu di sini. Mak nak pergi cerayak supaya nak bagi kembang sikit roti tu. Sebab roti dah kering. Nak bagi kembang sikit. Dia pun tinggal 2 orang anak dia di bawah pokok. Dia pun pergi cerayak. Tiba-tiba bila dia balik, tengok-tengok anak dia tak ada. Anak dia tak ada. Kena bawa pelari dengan pompa lah. Orang bawa pelari anak dia. Dia cari mentah ada, tak ada. Akhirnya dia jalan-jalan jumpa dengan seorang lelaki bersama dengan anak dia. Seorang lelaki bersama dengan anak dia. Dan anak dia juga lapar. Dia cerita buat lapar ni. Anak dia berlapar. 2 orang anak dia. Lelaki dia pun ada 2 orang anak dia. Lalu lelaki ni tanya, kamu ada makanan tak? Perempuan tu kata, ni ada makanan untuk anakku, tapi anakku dah hilang. Nah, ambil lah, bagilah anak makan. Selesai dia bagi makanan tu kepada budak tu. Tiba-tiba pencuri tu tadi mari hantar balik anak dia 2 orang yang dia curi tu, yang dia buat lari lah, yang dia colek. Saya terbayang tak terkejut ke perempuan? Dia bawa pencuri tu ataupun pencolek tu bawa
anak tadi pergi ke tempat bawah pokok yang dia duduk tadi. Fata'ajjabat tilkal mar'ah. Perempuan pun terkejut, tercengang. Macam mana dia boleh hantar balik? Lalu lelaki ni ditanya oleh perempuan ni, macam mana hang boleh hantar balik? Macam mana boleh patah balik? Lelaki ni kata, ketika aku bawa lari anak kamu ni, tiba-tiba ada satu suara yang sebut. Tiba-tiba ada satu suara, dia kata. Dia kata apa? Jangan kamu ambil anak orang, kerana kamu juga ada anak. La ta'khudhus sibyan fa inna laka waladun. Jangan kamu ambil anak orang, kerana kamu juga ada anak. Dan yang menarik, dia kata, bukan sekadar kamu ada anak, tapi kamu juga ada perasaan. Apa perasaan kamu kalau orang ambil anak kamu? Maka sebab itulah dia hantar balik budak tu. Maka wanita tu kata apa? Tidak ada yang mengembalikan anak ni kepadaku, melainkan kerana dia sedekah wati tadi. Melainkan kerana dia sedekah wati tadi. Kita bayang ni. Besar fadilat ataupun kita kata apa? Kelebihan sedekah. Jadi kalau siapa-siapa yang ada rezeki lebih, mari kita guna rezeki lebih ni untuk beli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita guna kedudukan kita guna pangkat kita untuk membeli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah di antara benda yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita semata-mata simpan, akhirnya benda tu orang lain yang nikmati. Tak salah anak-anak kita nikmati benda tu, tak salah. Cuma apa bekalan kita? Apa bekalan kita yang kita boleh bawa balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala? Bekalan anak-anak kita dah sediakan dah. Kita dah sediakan dah bekalan untuk mereka. Kita bagi mereka mengaji, kita bagi mereka belajar. Kita sekolahkan mereka, hantar masuk universiti. Itu bekalan untuk mereka. Tapi apa bekalan untuk akhirat kita? Apa bekalan untuk akhirat mereka? Jadi benda ni juga perlu kita fikirkan di dalam kehidupan kita. Jangan ia terlepas daripada dalam akal fikiran kita. Kerana kalau kita fikir tentang kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan duniawi hanya sementara. 60 tahun, 70 tahun, mungkin paling tinggi 100 tahun mungkin. Paling tinggi mungkin 100 tahun. Tapi hakikat kehidupan akhirat ni tak tahu sampai bila. Buat selama-lamanya. Buat selama-lamanya. Jadi bila kita perlu kepada kehidupan yang abadi, buat selama-lamanya, maka marilah sama-sama kita berlumba-lumba untuk menyediakan bekalan kita, berlumba-lumba untuk kita sediakan apa yang boleh menggembirakan kita di sana. Sediakan apa yang boleh menggembirakan kita di sana. Kerana tidak ada yang menyelamatkan kita di sana nanti melainkan amalan kita, sahabat-sahabat kita yang soleh, sahabat-sahabat kita yang baik. Kemudian kita kata apa? Syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaat daripada ulama dan syafaat daripada orang-orang yang soleh yang boleh membantu dan menolong kita pada hari akhirat nanti. Jadi sahabat-sahabat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dalam bab syukur ni yang ketiga tadi kita sebut dua dah. Yang pertama dengan lidah, yang kedua dengan hati, iaitu kita redha apa yang ditentukan oleh Allah untuk kita, dan yang ketiganya kita syukur nikmat Allah dengan perbuatan kita. Syukur nikmat Allah dengan perbuatan kita. Kita sihat, perbanyakkan amal ibadah kita. Kenapa? Kerana Allah bagi kita kesihatan. Jadi satulah sekadar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini boleh memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك
نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وانزلت في كتابك أو علمته أحد من خلقك فاستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.